Okey, perbincangan ini walaupun kita buat secara berkumpulan tetapi markah adalah secara individu. Okey, so setiap individu ada 20 markah. Dalam kumpulan dia mesti bercakap untuk dapat markah sebab itu dinamakan discussion. Kalau discussion diam je memang tak ada markah lah kan. Okay, so kamu akan berdiskus mengikut kepada tajuk yang madam telah bagi dan mengikut kepada slide kamu masing-masing. Okay, so kamu mestilah memahami slide kamu masing-masing dan ada explanation dan elaboration yang baik berkenaan dengan tajuk tersebut. Okay, faham kelas? Faham, Puan. Okey, ada soalan tak? Kalau ada soalan letak di ruangan chat. Okey, banyak yang PM Madam. Apa itu Madam kena interaksi dengan teammate kah? Okey, so sebabnya dia adalah discussion. So mesti ada interaksi lah. Okey, interaksi rubrik pemakahan yang pertama adalah ekspresi diri 5%. Ekspresi itu maksudnya daripada sudut keyakinan kamu, macam mana kamu ber mengeluarkan pendapat. Kita dapat lihat melalui, nampak kan kalau webcam kan kamu nampak expression madam kan melalui webcam tersebut. Interaksi adalah bersama dengan kawan-kawan kamu. Okey, mungkin kita akan buat secara online tetapi yang akan bercakap adalah kumpulan tersebut sahaja. Kumpulan yang lain akan mendengar kawan kamu bercakap. Okey, so interaksi adalah dalam grup kamu sajalah. Okey, contohnya, okey, saya akan menambah apa yang diperkatakan oleh Deborah macam tu. Okey, ingin menambah berkenaan dengan apa, tajuk poin apa. Okey, so saya bersetuju dengan Alicia's. Okey, poin dia punya apa, pandangan tadi sangat tepat mengatakan bahawa terdapat kesan sejarah masyarakat Cina. Macam itulah, faham tak? Boleh tak dapat imagination tak? So kamu kena panggil nama kawan kamu tu supaya ada interaksi dekat dalam online ini. Okay. Seterusnya adalah video. Video ni tak perlulah sebab madam akan record siap-siap daripada madam punya Webex. Dan nota. Nota adalah slide yang kamu hasilkan. Okay. Sebab itu nota pun akan ada markah 5% daripada keseluruhan discussion. Okay. Faham tak? Ada soalan? Okey, tajuk kesan sejarah masyarakat peribumi Sabah. Okey, ramai yang tanya madam, apa itu kesan sejarah? Kamu keliru dengan kesan sejarah tu Betul tak? Kamu keliru dengan kesan sejarah? Betul, Madam. Okey, kamu rasa kesan sejarah tu apa? Kamu ingat kesan sejarah tu dia berkenaan dengan apa kalau ikut pandangan kamu? Penjajahan. Penjajahan. Contohnya macam Portugis, kesan sejarah dia ada kota Formosa dekat Melaka tu. Macam tu. Okay. So kesan sejarah ni adalah macam kita tahu dekat dalam WhatsApp tadi lah. Okay, grup WhatsApp tu. Kesan sejarah ni adalah bagaimana asal usul masyarakat ataupun kaum tersebut. Okay, di Malaysia. Okay, mungkin asal usulnya contoh masyarakat Kadazan Dusun banyak terdapat di Sabah. Okay, di kawasan mana di Sabah tu dia terdapat? Okay, banyak terdapat di pergunungan di Gunung Kinabalu, di kawasan Ranau. Macam itulah kamu ceritakan. Okay, dan majoriti penduduk, berapa persen daripada majoriti penduduk Sabah adalah orang Kadazan Dusun. Okay. Dan apakah dia punya kepercayaan ataupun adat masyarakat Kadazan ini berbeza dengan masyarakat lain? Apa perbezaan yang wujud? Right. Apakah perayaan yang dirayakan oleh masyarakat tersebut? Okay. Dan apakah majoriti kaum tersebut menganut fahaman ataupun agama apa yang dianuti oleh kaum ataupun masyarakat tersebut? Okay. Itu adalah poin-poinnya yang perlu kamu bincangkan dalam discussion. Okay.
bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan pendapat kawan. Okey, adakah kamu okey apa tu nak menambah isi poin kawan kamu kan? Saya akan bercakap berkenaan dengan perayaan bagi masyarakat Kadazan Dusun. Contoh, dapat tak? Semua faham tak? Joel Balang, you okey? Ada kat situ? Paham, paham. Faham JJ, okey? Joel Jelaming, Cuma line Faham, tak madam. Faham, faham. ah? line Ada ke tak tak ada ni? clear, madam. Ada, madam. Ada, okey. Alright. Ada tak mana-mana kumpulan yang dah siap boleh upload di Google Classroom. Semua Idam akan share screen dan kita akan tengok sama-sama. Mana yang kurang kita akan perbaiki. Ada satu je grup yang dah siap. Ya, Masya Allah. So, Idam akan share screen sekarang. So, kita akan tengok sama-sama. Okay, yang belum tulis nama, boleh tulis nama di ruangan chat bersama dengan nombor matrik masuk pengeras. Okay, nampak di hadapan anda? Nampak? Respon, madam? Nampak tak slide kelas? Nampak, madam. Ya, macam tu respon-respon. Madam takut kamu tak nampak kalau ada connection yang tak okey. Okey, kumpulan Alicious, Ashwarya, Anastasia, Nicholas dan Kenny. Tajuk dia adalah pengaruh adat resam dan budaya masyarakat Iban. Okey, kamu pilih masyarakat Iban kan? Tajuk kamu adalah Peribumi Sarawak kan? Jadi kamu pilih satu kaum, kaum Iban. Okey, kepercayaan kaum Iban. Okey, untuk permulaannya, kamu boleh letak asal usul dululah latar belakang. Sejarah latar belakang kaum Iban di Sarawak. Okey. Dekat permulaan dia, latar belakang kaum ni boleh letak asal usul kaum Iban. Okey, lepas tu kepercayaan kaum Iban. Kepercayaan ni dari segi apa ya? Dari segi adat ataupun dari segi agama. Mana ahli kumpulan ni? Adat resam. Adat resam. Okey, sorry. Adat resam maksudnya daripada segi kepercayaan dari sudut perkahwinan ke kan? Kepercayaan daripada sudut kehidupan masyarakat tersebut. Okey, kepercayaan terhadap haiwan sebagai Tuhan. Okey. Pakaian tradisional, pakaian lelaki, pakaian wanita. Okey. Gambar Tak letak gambar ke? Download dulu. Buka pakai PowerPoint, Pak. Belum gambar ke? Maksudnya Pak. kau belakang ada gambar ke tak ada gambar? Ada. Ada? Ada gambar? Kejap Cuba Puan buka pakai PowerPoint. Kena buka PowerPoint ke? Okay, sekejap kenapa lambat sangat ni?
Okey, setakat ni ada soalan tak? Kita tunggu download ni settle siap. Ada soalan tak kumpulan-kumpulan lain? Okey, Madam, ya. berapa minit perbincangan tu? Okey, perbincangan adalah dalam tempoh masa lebih kurang dalam 20 hingga 15 minit macam tu. Okay, thank you. 15 hingga 20 minit dia punya apa? Okey, kumpulan ni kumpulan-kumpulan lain boleh tengok sekali boleh dengar juga apa yang madam nak betulkan kepada kumpulan ni supaya kamu boleh buat untuk kumpulan kamu pula. Saja ada daftar. Slide ni membawa markah 5%. Sebab tu masing-masing kena ada slide. Alright. Okay. Seperti mana yang madam cakap tadi, yang pertama permulaan ni mesti letak asal usul dahulu. Latar belakang perlayaan kaum Iban. Okay. So boleh edit nanti Alicious. Seterusnya kepercayaan. Okay, boleh masuk. Contoh. Okay. Kepercayaan terhadap haiwan sebagai Tuhan. Okay. Okay. Comparekan dengan generasi kini dan generasi lepas. Pakaian tradisional daripada apa tu? Ngempan Iban. Datuk. Okay. Alright. Okay. Ni bagus Madam suka suka slide yang banyak perkataan Perkataan tu kamu tak perlu tulis dalam slide tau. Kamu just tulis point saja. Sebab tu dipanggil PowerPoint. Bukanlah essay sepanjang-panjang yang kamu tulis. Okay kelas? Tulis point sahaja. Dan the huraian nanti kamu yang akan bercakap. Okay? Ini bagus. Okay. Adat perkahwinan. Okay. 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 Ada gambar, image yang menunjukkan kepada tajuk yang kamu fokuskan dalam ni. Okay. Tambahkan dengan gambar-gambar supaya kita nampak, kita boleh imagine macam mana adaan rumah panjang, macam mana apa yang dinamakan dengan puak kumbu. Tak semua orang tahu apa tu puak kumbu. Tak semua orang tahu macam mana pakaian masyarakat tradisional Iban. Kan? So dengan adanya gambar-gambar ni, kita boleh support kepada information yang kita berikan. Okay, sebab tu pentingnya kepada image-image yang kamu boleh cari. Kamu boleh cari image ni dekat Google Image kan. Kat mana-mana kat internet bersepah banyak sangat image. Cari yang sesuai dan masukkan dalam slide kamu. Okay. So kalau ada soalan boleh tulis dekat ruangan chat dan nanti madam akan baca. Juga boleh jadikan contoh untuk kamu buat untuk kumpulan kamu pula. So Alicia, so setiap topik ni lengkap ke? Maksudnya kamu masing-masing memang dah ada topik masing-masing ke? Yang dah ada topik masing-masing. Okay, so yang macam adat resam orang lain Ah, betul?
Okey. Ya, macam tu. Yang apa? Okey. Okey, satu lagi kumpulan-kumpulan lain juga sila letakkan di sini di slide yang pertama ini logo Politeknik Kuching Sarawak. Boleh cari dekat internet. Okey, kelas? Untuk slide yang pertama saja letakkan logo Politeknik Kuching Sarawak di bahagian atas, tajuk anda, okey, nama pesyarah disediakan oleh tapi dekat hujung ni tuliskan nombor matrik okey, tuliskan nombor matrik masing-masing supaya madam boleh nampak terus bagi markah dekat situ. Okey? Boleh tak semua? Terang Eh, Madam. Logo Terang, madam. Politeknik, tajuk, nama pesyarah, nama pesyarah disediakan oleh, mesti ada nombor matrik. Okey, tadi kumpulan ni cuma perlu edit bahagian saja, edit bahagian slide yang kedua, bukan kamu tukarlah, kamu tambahkan untuk slide yang pertama ni asal usul masyarakat Iban di Sarawak. Ceritalah, okey, berapa populasi, okey, terdapat di mana, majoritinya tinggal di kawasan mana, okey, apakah ekonomi yang wujud dalam kerajaan kaum Iban, boleh macam tu. Iban ini apa maksud dia, definition, okey. Alright, itu boleh jadi slide yang pertama. Kita kenal dahulu siapakah ataupun apakah, bagaimanakah asal usul masyarakat Iban di Sarawak. Boleh? Boleh kumpulan ni? Alicious? Kenny? Kenny ke bukan? Kenny sekali. Kenny, Nicholas, baik Anastasia, puan. dan Okey, Puan. Nadia. Okey, Boleh? Puan. Okey, kamu edit itu saja. Edit slide yang pertama, edit slide yang kedua, bukan edit lah, kamu tambahkan lagi satu slide berkenaan dengan asal usul. Bahagian bawah sekali, sebelum sekian terima kasih ni, saya nak kamu letakkan rujukan. Rujukan yang kamu gunakan untuk mencari maklumat ini. Boleh tak? Kamu dapat maklumat ini daripada mana semua ni? Maklumat ini daripada Alicious? Internet. Internet. Okey. Bawahnya tulis rujukan references. Okey, kalau kamu ambil rujuk URL dia, contoh macam ni. Contoh URL address kamu tahu kan? URL address yang atas ni kan? Biasa kat atas ni kamu copy dan masukkan di dalam slide kamu sebagai reference. Okay, so madam nampaklah berapa rujukan kamu cari maklumat berkenaan dengan okay, so itu saja. Dekat Google Classroom, okay? Okey, setakat ni ada soalan tak sebelum madam berpindah kepada topik-topik yang lain? Tak ada ya? Kelas? Ada soalan tak? Tak ada. So untuk minggu hadapan, kelas pada hari Selasa, pada hari ini, okey, kita akan buat perbincangan secara official dan madam akan bagi nilai markah. Okey? So, semua kumpulan kena bersedia. Mana-mana kumpulan yang dah siap, sila letakkan slide anda di Google Classroom. Okay? Alright. So semua letakkan slide di Google Classroom, nanti kita akan
Mulakan dengan perbincangan lah untuk penilaian markah yang pertama. Okay, minggu hadapan satu kumpulan dalam lebih kurang 15 hingga 20 minit sahaja. Semua kumpulan kena bersedia kerana madam akan pick randomly sahaja. Alright. Dah siap edit semua, silakan kamu punya slide di Google Classroom dan post di Google Classroom sebelum kelas kita pada hari Selasa untuk penilaian markah perbincangan. Okey. Setakat ni ada soalan ke tidak? Kelas? Ada soalan? Tak ada, Kalau madam. tak ada soalan, ada ke tak ada? Tak ada, madam. Semua clear. Ada ke tak ada soalan kelas? Ya Joel? Good? Ya, madam. Tak ada soalan. Ya. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, madam. Tak ada Ya, tak ada. Okay, kamu semua, madam assume kamu semua ada di sebalik webcam ni Walaupun kamu tak buka kamera Alright. Ada, madam. Itu integrity nama dia. Okay. So kita akan pergi kepada slide yang pertama. Minggu hadapan, ingat minggu hadapan hari, tulis kat chat semua orang nampak Minggu hadapan hari Selasa. Selasa berapa hari bulan ya minggu hadapan? 1 September. Selasa 1 September kita akan buat perbincangan. Okay. So bersedia dengan slide masing-masing. Okay. Akan pick randomly saya. Madam nak dia bincang dulu. Alright. Okay, tengok chat sekarang Dan ingat 1 September madam akan start dengan penilaian markah untuk assessment pertama kita, assessment perbincangan. So setiap kumpulan sebelum hari Selasa dia dah upload awal-awal slide dia di Google Classroom dan madam akan pick randomly. Kita akan start pada pukul 12. Setiap kumpulan masa yang diberikan hanyalah 15 hingga 20 minit sahaja. Okay, kalau awal pun lagi bagus. Tak panjang-panjang. Okay. Alright. Okay, so sekarang kita akan masuk kepada topik yang seterusnya. Okay, kita minggu lepas sampai bab yang untuk bab yang bertahap ke? Madam dah habis ke untuk bab ni? Madam scroll lagi. Tak ingat sangat. Kalau madam dah habis, madam nak teruskan saja kepada slide seterusnya ni. Slide pertama, madam. Slide yang pertama. Belum lagi Belum kod. Belum kod. Oh, ada Ada itu. kod. Belum. Ada nyonya. Kod. Kamu sangat lemau ni bila suruh respon tak nak respon. Masing-masing dah masuk. Ya, madam. Kamu ada kelas ke Apa, sebelum madam? ni? Sebelum kelas madam ada ke? Ada. Ada. Ke kamu dah tak best dah secara online ni? Tak Ya, best. madam. Tak best. Tak best. Boring madam online. Boring. Buatlah vaksin COVID tu supaya akhir kan. Selagi tak ada vaksin yang official, katanya Rusia dah ada vaksin tapi dia belum lagi edarkan secara official.
So dikatakan bahawa tahun hadapan lah baru ada vaksin tu kan. So macam ni lah kita ya. Madam pun sebenarnya lebih suka face to face. Sebab kita boleh buat aktiviti, kita boleh bercakap kan. Kita boleh pergi koperasi beli makanan. Pergi danas kati. Ke kamu dah lama tak pergi koperasi? Okay kan. Boleh makan-makan. Boleh makan-makan. Kan. So macam itulah kita terpaksa lah untuk pembelajaran kan. Kalau tak nanti kamu drag lama-lama, kamu tak pergi kelas, susah juga, kamu terpaksa tangguh lagi semester lagi, nanti graduate kan. So convocation pun dibatalkan kan tahun ni. Batal. Batalkan, kesian jugalah pada student yang apa tu, untuk konvo tahun ni kan. Kita pun tak terjangka. Sebenarnya benda ni adalah di luar jangkaan. Sangat-sangat apa tu, sangat-sangat benda yang sangat tiba-tiba berlaku kan. So bukan saja graduasi tak dapat dibatalkan, ekonomi pun masih lagi tak stabil, okey, terutamanya mereka yang bekerja dalam bidang tourism, pelancongan. Macam mana orang kita masih lagi mengamalkan dasar tertutup kalau dari luar negara, kita hanya ada flight domestik sahaja. So semua perkara sangat-sangat terganggu, sangat-sangat affected. Bukan saja konvo, semua benda affected kan. Orang yang terpaksa dibuang kerja sebab company tak dapat nak sustain, nak bayar gaji pekerja kan. Semua benda affected sekarang ni. So kita terpaksa, kita kena ada apa tu, skill, survival skill dalam keadaan pandemik ni kan. Nak tak nak, kita kata kita tak nak, tapi kita terpaksa mengharunginya. Betul tak? Macam kamu tak nak kelas online kan. Madam pun tak nak juga sebenarnya kan. Tapi kita terpaksa mengharunginya. Itu adalah satu-satu daripada survival skill yang kita ada. Kita menggunakan semua platform untuk kita belajar. Bukan kamu saja, madam pun ada kelas juga. Madam pun student juga. Kan. So madam pun terpaksa belajar macam ni juga. Okay. So kalau ada, sebab tu madam bagi pilihan kepada kamu. Madam ni trust lah, wujud perkataan kepercayaan lah untuk kamu semua ada di sebalik kamera tersebut dan dengar apa yang madam cakap walaupun kamu tak buka webcam. Okay. Sebab kalau buka webcam ni dimakan data yang sangat banyak. Okay. So kita nak jimatkan data, kita tak buka webcam lah. So madam percaya kamu ada di sebalik tu. Dan kalau ada masalah boleh tuliskan apa tu, masalah ataupun apa yang kamu pun tak faham di ruangan chat. Okey, kita teruskan saja dengan topik yang pertama tadi. Okey, ini adalah benda yang daripada topik pengajian Malaysia. Topik yang ketiga dalam pengajian Malaysia semester yang lepas. Okey, bagaimana kemasukan masyarakat India dan China ke. Okay, ketika itu berlakunya revolusi perindustrian di Eropah yang menyebabkan mereka nak mengambil seberapa banyak bahan mentah untuk dihantar ke Eropah untuk memajukan sektor tersebut lah. Terutamanya kalau macam kita di Asia Tenggara sangat-sangat kaya dengan rombongan biji timah, dengan getah dan sebagainya. Okay, so ketika itu Inggeris memerlukan banyak pekerja dan ketika itu dia melihat bahawa India juga ketika itu di bawah jajahan British. Okay? Sebab itu mereka senang untuk membawa masuk imigran Cina dan India untuk bekerja di tanah Melayu ketika itu. Okay? So orang India memonopoli sektor getah dan orang Cina memonopoli sektor pelombongan biji timah. Okay? Ciri-ciri utama masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat majmuk di Malaysia, kenapa Malaysia ini dikatakan mempunyai masyarakat majmuk? Apakah itu masyarakat majmuk? Sila tulis jawapan di ruangan chat. Apakah itu masyarakat majmuk bagi kamu? Apa yang kamu faham berkenaan dengan masyarakat majmuk? Tuliskan jawapan di ruangan chat.
Tuliskan jawapan di ruangan chat. Nanti Madam akan baca. Apakah yang kamu faham berkenaan dengan masyarakat majmuk? Majmuk. Apa itu majmuk? Tulis. Tulis dekat chat tu. Dah tulis dah? Tulis kat ruangan chat apakah itu masyarakat majmuk. So adalah two way communication kat situ walaupun kamu tak bercakap. Tapi kamu tulislah jawapan kamu di ruangan chat. Okay? Okay, Ashwarya kata masyarakat yang berbilang kaum. Okay. Masyarakat majmuk adalah masyarakat yang berbilang kaum. Masyarakat yang hidup berbilang kaum dan tinggal bersama dengan harmoni. Godly cakap. Okay, betul. Semua jawapan tu adalah tepat. Joy Jelaming kata masyarakat majmuk bermaksud kaum-kaum yang berbeza. Okay. Wilfred kata tinggal. Laju sangat Madam tak dapat baca. Sekejap Madam akan cari. Stop sharing kejap. Baca jawapan kamu. Wilfred kata masyarakat yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat. Tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat. Menarik jawapan ni Apa maksud tinggal dalam satu kawasan politik tu, Wilfred? Diana kata masyarakat yang berbilang kaum, berbeza budaya dan agama. Ya, betul. Masyarakat berbilang kaum, berbeza budaya dan berbeza agama. Kamu tengok tak berita malam tadi mengatakan bahawa pemerintah Korea Utara tu, kalau kamu tengok TV, kamu kan sejenis yang tak tengok TV. Kamu tengok berita lah kan. Kan dikatakan bahawa pemerintah Korea Utara yang Kim Jong-un tu, dia koma kan, betul tak? Dia koma, dia digantikan dengan adik dia, Kim Jong-yang kalau tak silap Madam. Kan? Kim Jong-il. So kenapa Korea Utara dengan Korea Selatan disebabkan oleh ideologi fahaman yang tidak sama. So mereka ada peperangan, ketika itu ada peperangan, sejarah mengatakan peperangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Okay, so Korea Selatan ini dimonopoli oleh satu ideologi yang dinamakan ideologi demokratik. Okay, kalau di Korea Utara dinamakan ideologi komunisme. Okay, dan Kim Jong-un tu dia mentadbir Korea Utara, okay, disebabkan oleh legasi bapa dia dan atuk dia sebelum ini iaitu Kim Jong-il kalau tak silap Madam. Okay, dan dua pengasas ini, kedua-duanya ada replika patung mereka di satu dataran luas di kawasan Korea Utara. Okay, so apa yang Madam nak cakap setakat ni adalah Korea Utara ataupun Korea Selatan ni mempunyai bangsa yang sama. Okay, bukan masyarakat majmuk, bukan masyarakat berbilang bangsa, tetapi mengapa mereka boleh terpisah antara dua negara, kan? Walaupun bangsa yang sama, bertutur dalam dialog yang sama, tetapi kenapa mereka boleh terpisah antara dua negara? Okay, so kena fikir-fikirkanlah. Okay, so apa yang masyarakat majmuk di Malaysia? Okay, ciri-ciri utama masyarakat majmuk adalah yang pertama dari segi ekonomi. Okay, pemisahan etnik berlaku atas perbezaan bidang ekonomi, pemisahan demografi, Cina di Lombong Biji Timah, etnik India di Estate Kedah dan etnik Melayu di pedalaman. Interaksi dan sosialisasi terhad dalam jual beli sahaja di pasar dan kedai, mengamalkan agama, kepercayaan, kebudayaan adat resam masing-masing. Asimilasi etnik dan India ke dalam masyarakat Melayu tidak berlaku. Okey, ini sebelum era kemerdekaan. Tetapi selepas kemerdekaan Malaysia, apa yang berlaku?
kita telah dapat mewujudkan satu asimilasi kaum. Satu asimilasi yang wujud sama ada daripada sudut pemakanan, daripada sudut pencampuran biologi dan sebagainya yang menyebabkan perpaduan itu dapat wujud dengan dan dapat mengekalkan perpaduan tersebut, unity tersebut. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh wujudnya kesefahaman antara kaum. Perkara yang paling penting dalam masyarakat majmuk adalah keyword dia adalah toleransi. Okay, toleransi. Bila adanya toleransi yang wujud dalam masyarakat majmuk, maka sesuatu perpaduan ataupun unity itu dapat dikekalkan dalam di negara tersebut. Okay. So, okay, etnik Minangkabau. Etnik Minangkabau ni terkenal di negeri Sem. Apakah yang perbezaan di antara etnik Minangkabau dengan etnik yang lain? So, etnik Minangkabau ni datang daripada Negeri Sembilan. Berbezanya etnik Minangkabau dengan etnik yang lain kerana etnik Minangkabau ni mengamalkan adat resam, adat perpatih. Kalau negeri-negeri lain yang mengamalkan adat Temenggung. Apa perbezaan adat perpatih dengan adat Temenggung? Adat perpatih ni dia lebih mengutamakan kepada kaum wanita dalam hal ehwal pemilikan harta, pewarisan harta dan sebagainya. Okay, so ada pro and contra di situ. Okay, dari segi aspek keagamaan, okay, menurut kepada bancian yang dibuat, sensus dibuat, okay, setiap sensus ni tahu tak apa? Bancian. Kamu tahu tak kenapa Malaysia ni buat bancian? Apakah kepentingan kepada bancian, sensus? Boleh tulis tak? Kamu rasa kenapa ada wujudnya Kementerian Perangkaan dia buat sensus ataupun bancian penduduk? Apa pentingnya bancian penduduk? Okay, tulis jawapan di ruangan chat. Pernah dengar tak apa itu bancian? Pernah dengar tak kelas apa itu bancian? Sensus? Bancian penduduk pernah dengar? Pernah Puan? Pernah? Okay, apa kepentingan sensus? Untuk mengetahui seberapa ramai penduduk di satu tempat. Okay. So setiap tahun kan dia ada pertambahan kan? So dia nak tahu berapa banyak penduduk di satu-satu kawasan. Contohnya di Kuching. Kuching ni terbahagi kepada banyak tempat kan. Dia ada Satok, dia ada Samariang, dia ada kawasan Padawan, dia ada kawasan apa lagi? Batu Tujuh kan. Dia nak tahu berapa penduduk yang ada di situ. Okay. So bancian ni memerlukan kepada modal yang banyak sebab dia akan pergi ke satu rumah, ke satu rumah, ke satu rumah, ke satu rumah. Dia akan buat bancian penduduk. Dia nak tahu berapa ramai penduduk di kawasan tersebut secara lebih spesifik, secara lebih tepat. Okay. Alright. Dan selalunya dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Okay, supaya dia nak tahu majoriti penduduk Malaysia ni ada berapa orang beragama Islam, ada berapa orang beragama Buddha, ada berapa etnik Melayu, ada berapa persen di satu kawasan tersebut. So semua ini data-data ini sangat-sangat penting untuk dia buat belanjawan. Setiap tahun kalau kamu tengok dalam bulan Oktober ataupun November dia ada pembentangan belanjawan, betul tak? Yang akan dibentangkan oleh Menteri Kewangan di Parlimen. Kalau kamu tengok lah kan, selalunya yang suka tengok belanjawan ni orang-orang tua je kan. Dia nak tahu okay, apakah benefit yang dia akan dapat daripada belanjawan. Okay, berapa persen. Okay, apakah dia faedah-faedah yang akan diterima oleh rakyat Malaysia. Itu semua adalah kepentingan perangkaan ataupun bancian. Okay, data itu kita nak buat satu perkara mesti ada data. Kita tak boleh nak cakap okay, dekat kawasan Kuching ni ada lebih 50,000 orang. Okay, kamu dapat data daripada mana? Kamu tak boleh sekadar cakap saja. Okay, fakta yang kamu utarakan mestilah disupport oleh data. Okay, itu adalah satu kajian yang bagus. Okay. Alright, umat Islam merayakan perayaan seperti awal Muharram, okay, Maulidur Rasul, Quran, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Okay. Penganut mengutamakan perayaan Hari Wesak. Penganut Confucius dan Taoism memuja roh Datuk Nenek Moyang mereka. Okay. Penganut Hinduism
merayakan hari Deepavali dan Thaipusam. So saya nak kamu, kalau kamu dapat tajuk ni, contohnya agama-agama tu, kamu kena bagi tahu signifikan agama perayaan itu dirayakan. Contohnya kenapa penganut Buddha merayakan perayaan Hari Wesak. Tahu tak sebab apa? Kenapa penganut Buddha merayakan Hari Wesak? So dalam perbincangan, kamu kena bagi tahulah signifikan perayaan ini dirayakan oleh masyarakat Buddha adalah kerana bla 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 bla. Okey, kenapa orang Hindu apa signifikannya perayaan Hari Deepavali kepada penganut Hindu? Okey, apa signifikannya perayaan Hari Thaipusam kepada penganut Hindu? Kenapa penganut Kristian merayakan Hari Christmas? Dia mesti ada signifikan perayaan itu di sana. Okey, pendidikan. Pendidikan ini merupakan satu perkara yang sangat penting kepada seorang individu, masyarakat Malaysia terutamanya. Okey, kerana pendidikan ini mampu meningkatkan lagi pemikiran anda, mampu mematangkan pemikiran anda, okey, menjadi satu tambah nilai kepada kehidupan anda sebagai seorang manusia. Okey, pendidikan ini terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan secara formal ataupun pendidikan secara tidak formal. Pendidikan secara formal contohnya adalah kamu pergi poli, kamu belajar dengan pensyarah, dengan guru-guru dan sebagainya. Kalau pendidikan tidak formal, kamu dapat ilmu itu pada pengalaman-pengalaman kamu. Kamu dapat ilmu itu daripada kamu jumpa orang ni, dia ajarkan ilmu itu kepada kamu. Okay? So, apa beza ilmu dan maklumat? Apa beza ilmu dan maklumat? Boleh tak bagi madam jawapan? Apa perbezaan di antara knowledge dan information? What is the difference between knowledge and information? Sila tulis jawapan di ruangan chat sekarang. Apa perbezaan di antara ilmu dan maklumat? Kelas. Okay, tulis kat ruangan chat. Nanti madam akan baca. Perbezaan di antara knowledge dan information. Sekarang. Knowledge tu apa? Information tu apa? Adakah sama? Adakah berbeza? Kelas, kamu ada tak ni dalam ni? Ke kamu dia bercakap seorang-seorang ni? Ada puan. Ada. Okay, tulis apa? Ilmu dan maklumat. Ilmu adalah pengetahuan. Apa Deborah cakap tadi? Kita stop sharing kejap. Madam nak tengok apa jawapan kamu. Deborah kata ilmu adalah pengetahuan. Maklumat adalah membantu kita mendapat pengetahuan. Okay, menarik. Adakah betul Deborah bagi tahu ni? Ilmu adalah pengetahuan, maklumat adalah membantu kita mendapat pengetahuan. Ada perbezaan ke di antara ilmu dan maklumat? Knowledge dan information. So knowledge ni, ada lagi tak nak bagi pendapat? Boleh tulis di ruangan chat. Apa itu ilmu, apa itu maklumat? What is knowledge, what is information? Tanpa maklumat menyukarkan kita untuk mendapatkan ilmu. Okay. Okay. Ilmu adalah, kod kata ilmu adalah sesuatu benda yang diajarkan atau diturunkan oleh seseorang. Okay. Semua jawapan adalah betul maklumat dan knowledge. Ada lagi tak? Esther kata ilmu benda yang kita cari. Ilmu adalah benda yang kita cari. Ilmu benda yang kita belajar. Maklumat adalah benda yang kita dengar atau dibaca di mana. Okay. Alright. Yang kita belajar, maklumat adalah benda yang kita dengar ataupun baca di mana-mana. Okay, Christina.
kata maklumat adalah data yang didapati dari pelbagai sumber yang sahih, manakala ilmu yang datang daripada pemikiran individu. Okey. Joel kata ilmu adalah pengetahuan yang kita fahami, manakala maklumat lebih kepada ketahui tanpa perlu secara mendalam. Ialah knowledge juga sesuatu benda yang kita pelajari. Kata Kun. Lionel, ilmu ialah pengetahuan, manakala maklumat adalah bahan untuk mendapat pengetahuan. Okey. Ada lagi tak? Okey, Deborah ditambah. Ilmu adalah pengetahuan, manakala maklumat adalah penerangan. Okey. Ada lagi? Ada lagi siapa yang berbeza di antara ilmu dan maklumat? Oh, ada orang main PUBG. Siapa main PUBG tu? Ha? Kan Madam suruh kamu on webcam baru tahu Bunyi senapang. Siapa main PUBG tu? Ha? Siapa nak main PUBG tu? Kamu belajar ni nilai masyarakat Malaysia Ya Allah. Subjek ni nilai masyarakat Malaysia tapi dia yang tak bernilai kat sini. Okey. Teruskan. Tadi knowledge tu adalah ilmu yang kamu akan gunakan sehingga ke akhir hayat. Maksudnya kamu tahu sesuatu benda tu, kamu belajar berkenaan dengan ilmu berkaitan dengan engineering, kamu akan gunakan sehingga kamu bekerja. Tapi kalau maklumat adalah sesuatu benda, sesuatu info yang dapat kepada kita, tapi kita tidak gunakan dalam ataupun jangka masa yang panjang. Okay. Alright, setakat itu sajalah maklumat yang kita dapat. Contohnya kamu tahu maklumat tentang macam mana nak menggunakan Webex. Kan? Tapi kamu tak ada lah gunakan Webex di sepanjang hayat kamu sampai kamu bekerja ke apa. Kan? So itu adalah satu benda yang bukan in a long time. Tapi kalau knowledge adalah satu benda yang in a long time. Okay? Kita gunakan ilmu tersebut. Ilmu yang kita pelajari. Okay? Sikit lagi kita habiskan. Okey, Inggeris menjalankan dasar divide and rule. Okey, politik yang diaplikasikan oleh masyarakat Inggeris adalah berasaskan kepada terms divide and rule. Apa itu divide and rule? Adalah pemisahan dan perintah. Okey, pecah dan perintah. Kenapa Inggeris menjalankan dasar pecah dan perintah? Kerana apabila mereka menjalankan dasar pecah dan perintah, mereka sangat senang untuk mentadbir tanah Melayu ketika itu. Kerana apa? Bila terwujudnya pecah dan perintah, tidak wujudnya perpaduan. Orang takkan memberontak, orang takkan buat kempen-kempen kan kepada Inggeris. Senanglah kerja dia bila tak ada orang memberontak, senang kerja dia. Okay, sebab itu dijalankan dasar divide and rule. Walaupun orang Cina, Melayu dan India ketika itu ada duduk bersama di tanah Melayu, tetapi mereka tidak bersatu padu. Okay. Oh, slide Madam tak keluar dekat skrin kamu. Madam stop sharing balik. Okay. J? Ada aja, Madam. Ha? Ada aja. Ada. Ada, Madam. Ada? Ada. Alright.
So, 1945 hingga 1957, perpecahan dan konflik antara etnik tidak dapat dielakkan. So, masalah ini diserahkan kepada etnik-etnik tersebut untuk menyelesaikannya setelah mencapai kemerdekaan tahun 1957. Okey, so konflik antara etnik ini bukan satu perkara yang baru. Dia telah berlaku sebelum kemerdekaan lagi. Okey, bagaimana konflik ini perlu diselesaikan dengan dasar toleransi antara kaum. Okey. Malaysia ni sangat mudah untuk diserang daripada dalaman dan luaran. Kerana apa? Kerana kita mempunyai banyak perbezaan. Okey. Dari sudut agama, daripada sudut kepercayaan, kan, dari sudut politik dan sebagainya. Okay, sangat mudah untuk berlakunya perpecahan. Tetapi bagaimana kita boleh hidup secara bersama dan aman dan harmoni adalah dengan mengekalkan elemen toleransi antara kaum. Dengan mengekalkan perpaduan antara kaum. Okay, supaya kita tidak berlaku perpecahan. Bila berlaku perpecahan, maka ekonomi juga tidak dapat menaik, meningkat dengan lebih berkesan. Okay. So berlakunya banyak kes-kes dan sebagainya yang menyebabkan Malaysia ini dipandang serong oleh masyarakat luar. So masyarakat majmuk di Malaysia bertanggungjawab mengurus kumpulan masing-masing, bersaing antara satu sama lain, merebut sumber yang terhad. Okay, kewujudan setengah pemimpin etnik tertentu yang mengambil kesempatan untuk meraih populariti dan sokongan dari etnik masing-masing. Kegagalan satu kumpulan membawa kejayaan kepada kumpulan yang lain, ketegangan etnik kian meningkat, pertelingkahan konflik dan perbalahan berlaku, keganasan kadang-kadang tidak dapat dielakkan. Okay, ini semua adalah berlaku sekiranya tidak berlakunya toleransi antara kaum. Okay. So ketegangan politik ataupun ketegangan etnik akan kian meningkat. Alright. Okay, kebudayaan. Malaysia adalah salah satu negara yang ada one of the heritage, world heritage yang terdapat di Malaysia. Contohnya macam Lembah Bujang, Melaka, itu semua adalah world heritage. Okay. Dan setiap etnik utama di negara ini mewakili tamadun dan kebudayaan besar dunia. Etnik Melayu dengan warisan tamadun dan kebudayaan Melayu lama. Okay. Kalau kamu baca manuskrip lama, okay, itu adalah dialog-dialog bagi masyarakat dahulu. Terutamanya bila kita tengok cerita P.Ramlee, kita akan dapat melihat bagaimana orang pada era 70-an, 80-an bertutur antara satu sama lain. Apakah dia punya dialog yang digunakan dan sebagainya. Okay. So etnik Cina mewarisi tamadun dan kebudayaan antara yang tertua di dunia dari tanah besar Cina. Okay, so semestinya etnik Cina ini datang daripada nenek moyang daripada tanah besar Cina. Okay, etnik ini yang mewarisi tamadun dan warisan terkenal dari benua kecil India. Okay, so pesisiran orang Brunei berhijrah ke Sabah dalam abad 16, bekerja sebagai pedagang dan pentadbir dan tinggal di pantai daya dan medium tak nampak lah. Di barat daya pantai Sabah di Padas kalian. Okay, so macam ni lah medium nak kamu cari. Contohnya orang Iban, okay, tinggal menetap di Sarawak pada abad keberapa. Okay, majoriti bekerja sebagai apa? Okay, berapa populasi etnik tersebut di Sarawak? Nampak tak? Permulaan dia dengan asal usul dahulu. Okay, seorang Bajau dari Pulau Sulu dan Mindanao, ini adalah daripada Kepulauan Filipina, berhijrah dalam abad ke-18, di barat daya berpusat di Kota Belud, di pantai timur berpusat di Semporna dan Pulau Timbang dikenali sebagai orang Samal. Okay, orang laut. Petani dan pesawah, 100% beragama Islam. Okay. Orang Sulu berasal daripada Pulau Sulu, selatan Filipina. Pekerjaan dia sebagai ahli perniagaan, pengutip hasil laut dan pengutip hasil hutan. Penempatan utama adalah di Marudi, Sandakan dan Lahad Datu. Telah lahir ramai pemimpin terkenal seperti Syarif Umar dan mereka majoritinya beragama Islam. Okay, orang Kadazan, etnik peribumi terbesar di Sabah. Kalau Sarawak, etnik peribumi terbesar di Sarawak apa? Etnik peribumi terbesar di Sarawak adalah etnik
Etnik apa? Berbumi terbesar di Sarawak. Dayak. Tulis jawapan tu. Dayak puan. Dayak. Dayak ada dua kan? Dia ada Dayak laut dengan Dayak darat ke? Tidak ya. Madam rasa Bidayuh tu adalah kategori Dayak kan? Bidayuh. Kan? Puan. Lansi. Dayak tu Apa? dia Dayak. Lansi. Apa Claire? Repeat again. Kalau orang Bidayuh, etnik dipanggil etnik Dayak juga. Siapa orang Bidayuh kat sini? Siapa orang Bidayuh di sini? Dorli. Ikut orang Bidayuh? Tak. Saya Kamu orang apa? Orang Iban? ya Bidayuh puan. Ha? Bidayuh. Bidayuh. Bangla. Ya, Kamu ya. Bidayuh mana? Bidayuh Serian ke apa? Padawan. Padawan. Bidayuh Borneo. Padawan. Puncak Borneo. Okey. Kan saya dah cakap itu. Tapi Bidayuh ni dia punya apa tu? Dia punya pertuturan antara kawasan pun berlainan kan? Betul tak? Lain-lain. Lain-lain kan? Dia tak adalah kamu cakap Bidayuh Padawan sama dengan Bidayuh Serian. Lain kan? Oh, kalau macam Bidayuh kami dia soft spoken sikit puan. Oh, kalau Bidayuh Padawan ni dia soft spoken sikit. Ah, Kalau Bidayuh Serian dia apa? Pula nya. Kasar-kasar. Puan. kalau Bidayuh Kasar-kasar dia, sikit. dia sweet talker puan. Ha? Kalau Sweet bau talker? kalau serian. Serian sweet talker. Saya Boya. Macam lah kamu. Okey, kalau Dayak juga terdapat terdapat tak orang Dayak di Kalimantan Indonesia Ya. kan? Sebab kamu berada di satu rumpun Borneo kan? So adalah setengah orang Dayak di Sarawak, ada juga di Kalimantan, ada juga etnik tersebut di Kalimantan di Indonesia. Okay? So orang Kadazan, ada tak orang Kadazan di sini? Orang Kadazan daripada Sabah? Ada? Ada orang Sabah tak di sini? Oh, saya cakap Sabah juga. Tertukar. Okay. Orang Sabah. Okay, biasanya etnik terbesar adalah orang Kadazan Dusun. Okay. Yang merayakan perayaan Hari Keamatan. Kan? Pesta Keamatan. Kan kalau di Sarawak, kalau orang Iban dia merayakan Hari Gawai. Kalau orang di Kadazan dia merayakan Pesta Keamatan. Okay. Agama adalah kinoringan, kuasa pencipta bumi dan makhluk lain. Sebahagian mereka beragama Kristian. Okay. Penduduk utama orang Murut, pertempatan, Tenung, Merundun dan Persiangan. Ini adalah untuk etnik peribumi Sabah. Okay. Tempat tinggal di rumah panjang, mengutip hasil padi huma, memburu binatang dan mengutip hasil hutan. Ini adalah kepercayaan yang dianuti oleh mereka. Biasanya di kawasan ikan, oya dan itu adalah Melanau yang majoriti Melanau. Okey, mereka bertutur pun bahasa yang sama. Contoh kalau orang kamu kata tadi Bidayuh Padawan, dia bertutur lain dengan Bidayuh Serian. Sama juga dengan Melanau. Okey, Melanau Muka lain dengan Melanau Daru, tak sama. Walaupun mereka orang Melanau tapi percakapan dan pertuturan mereka tidak sama, bahasa mereka tidak sama. Okey. Jadi kamu tak bolehlah guna cakap Melanau Muka, kamu pergi cakap dengan orang Melanau Daru, kan? So masing-masing dia tak sama dari segi bahasa. Alright, ekonomi, tangkapan ikan, bersawah padi dan membuat sagu. Sagu ni sangat terkenal dengan orang Melanau. Majoriti beragama Islam sama seperti orang Melayu dan ada juga orang yang menganut Kristian. Ada juga Melanau Kristian. Okay. So orang Iban, ni adalah majoriti pribumi Sarawak, iaitu dikenali sebagai Dayak Laut. Itu kan?
Pribumi terbesar mendiami pedalaman Sarawak berasal daripada Sungai Kapuas, Kalimantan, Indonesia. Pendapatan utama dia di Sungai Saribas. Sungai Saribas di mana Sungai Saribas? Di mana Sungai Saribas? Di Sarike kah? Di mana? Kan kamu pun tak tahu. Jangan tanya madam lagi lah, tak tahu kan? Sungai Saribas di mana? Tak tahu. Ha? Di mana? Tak tahu, tak tahu. Sungai Saribas di mana? Siapa tahu Sungai Saribas di mana? Di Sarawak ni, mana sungai dinamakan Sungai Saribas? Tak tahu. Area Betong. Saratok. Di Saratok? Joy Balang di Saratok. Area Betong. Seratok. Tong. Area Betul tu. ke Saratok? Seorang cakap betul, seorang cakap Saratok. Sungai Saribas di mana? Betong. Betul. Tip, madam. Okey, Tamat betul. Betul. Orang kamu cakap betul. Okey, Sungai Sekerang, Sungai Batang Lupa dan Sungai Rejang. Batang Lupa tu Madam selalu gunalah Sungai Batang Lupa. Kan? Madam kan sebelum ni daripada Politeknik Muka, kalau kita daripada Kuching nak ke Muka, so kalau kita menggunakan jalan laut ataupun jalan sungai, kita akan naik ferry kan? Kamu panggil apa? Trishaw Trishaw kan? Naik Trishaw lalu Batang Lupa tu. Dan Sungai Rejang. Okay. Mendiami rumah panjang diketuai seorang ketua dikenali sebagai tuai rumah. Agama percaya kepada beberapa Tuhan, Tuhan peperangan, Tuhan bumi dan roh serta hantu. Okay. Sebahagiannya beragama Kristian. Perayaan penting adalah Hari Gawai. Okay. Gawai Ranyai. Apa maksud Gawai Ranyai ni? Hari Gawai kah? Gawai Ranyai. Ranya itu macam pokok kelapa, madam. Mereka pakai daun kelapa tu sebagai jadikan tempat mereka bermain. Ranya itu letak di dekat center tempat tu. Oh, Ranyai itu macam satu kawasan lah maksudnya. Dia macam pokok diletakkan dalam ruai. Oh, pokok diletakkan dalam ruai. Ya, Itu di dipanggil tengah-tengah. Gawai Ranyai. Ya, lepas tu diisi barang dekat makanan. Oh, okey. Makanan So diisikan semua barang ada makanan ikat. semualah. Masa Hari Gawai lah maksudnya. Ya. Okey, alright. So, mendiami rumah panjang terutamanya di sepanjang Sungai Samarahan dan sepanjang Sungai Sadong. Ekonomi menanam padi huma dan meramu hasil hutan. Orang Kayan, ni adalah etnik orang Ulu bertempatan di hulu Sungai Baram di Miri berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menjalankan aktiviti ekonomi dan majoritinya adalah beragama Kristian. Okey. Okey, orang Penan terkenal sebagai pemburu binatang liar. Ekonomi memungut hasil hutan terutamanya rotan dan dama, menukarkannya dengan barangan keperluan harian seperti beras, garam dan lainnya. Di kawasan pedalaman Sarawak juga terdapat etnik-etnik lain antaranya iaitu Kenyah dan Kelabit yang tergolong sebagai orang Ulu kerana mendiami kawasan Ulu Sungai Rejang. Okey. Topik yang pertama. Setakat ni ada soalan ke tidak? Ada tak? Dah. Satu kumpulan saja yang madam dapat tengok slide hari ni. So kumpulan-kumpulan lain sila attachkan ataupun sila postkan slide anda di Google Classroom untuk madam tengok dahulu sebelum kamu mula untuk discussion pada minggu hadapan. Okay. So discussion kita akan mula secara official adalah pada hari Selasa minggu hadapan pada kelas jam 12 tengah hari. Okay, so minta semua bersedia dan upload dahulu slide di Google Classroom. Okay, boleh? Setakat ada soalan tak? Okay, madam akan menggunakan ini. Macam mana kamu nak, contoh ini adalah Webex. Macam mana madam nak jadikan kamu sebagai presenter? So madam akan drag the ball.
Contoh madam bagi ball ni kepada Alicious. Okay. You want to change the presenter to Alicious? Yes. So Alicious akan jadi presenter sekarang ni. So Alicious boleh mengawal slide dia sendiri. Slide kumpulan dia sendiri. Okay. Alicious, nampak tak button share content kat tu? Alicious? Are you there? I'm here. Share content di screen anda? Yang mana Adakah puan? anda? Okay. Di bahagian bawah kan ada mute, ada webcam, ada share content. Nampak tak? Sini ada mute, ada webcam, ada 3 titik dan ada tanda cross. Itu saja. Oh, kamu tak ada share content? Tak ada 3 titik. madam bagi kat Deborah lah. Sorry. Alicious. Okay, sekarang ada tak? Tak ada puan, masih benar sama ada. Dia kena tekan 3 Mute. titik, madam. Video, Tak ada. share content. Kamu pakai apa? Laptop ke? Pakai Saya pakai handphone. handphone? Pakai Coba puan laptop. bagi yang pakai laptop. Okay, yang ini boleh ada bila kamu pakai laptop je. Madam rasa. Siapa yang pakai laptop kat sini? Puan dapat. Puan, Ni Deborah boleh share content. So Deborah pakai laptop Ya. So bila kamu share content tadi, kan? So kamu bolehlah conduct slide kamu sendiri. And then bila kamu nak stop share tak nak share content, kamu stop sharing. Jadi dia akan kembali semula ke paparan ini. Okay? So untuk yang nak buat pembentangan pada minggu hadapan, pastikan anda menggunakan laptop lah. So kalau ada 5 orang, seorang tu menggunakan laptop. So dia akan kawal slide tersebut. Boleh? Kiranya ahli kumpulan dia tak ada laptop, Puan. Kalau ahli kumpulan tak ada, semua tak ada laptop. Maksudnya 4 orang tu semua tak ada. Contoh. Ya ke macam tu ke? Kalau 4 orang tak ada laptop semua, so alternatifnya adalah madam yang akan control the slide. So kamu hanya upload sahaja dekat slide tersebut dekat Google Classroom. Okay. So bila turn kamu untuk buat discussion, madam slide. Okay, sebab kamu tak ada share content. Kalau yang pakai laptop, dia ada button share content. Ada tak siapa-siapa kat sini yang pakai laptop lagi nak try? Ada tak yang pakai laptop yang nak try? Madam akan drag the ball untuk kamu share screen. Ada tak yang nak try share screen? Tak ada Yang lain semua pakai handphone Madam, Ya? semua pakai handphone kot. Oh, semua pakai handphone. Okay, so untuk minggu hadapan, kena ada seorang lah yang pakai laptop, yang boleh jadi presenter, yang boleh kawal slide. Ya, good. Macam bercakap tapi madam tak dengar pula. Madam, tak ada. Tak ada. Laptop tak dapat guna Webex, Puan. Laptop tak dapat guna Webex? Boleh lah, Alex. Guna link dia ke share Puan tu je. Okay, contoh madam bagi link sharing kat kamu tu kan. Madam share. Nampakkan apa ni kan? Saya dah try tadi. No problem. Okay. Okay, kalau kamu daripada link yang madam bagi tadi, kan siapa yang guna laptop, kamu dapat terus masuk ke Webex ke? Dapat, Deborah? Madam. Ya, betul. Tapi saya perlu guna email saya sendiri. Ya, kena guna email Gmail kamu sendiri. Okay?
Okay, cuba try lagi sekali. Kalau tak dapat, bagi tahu madam Alicious, kamu cuba dahulu ambil link daripada WhatsApp tadi. Okay, klik daripada situ, dia akan terus tak masuk kepada Webex. Walaupun kamu tak ada akaun Webex, tapi kamu boleh menggunakan akaun Google kamu, akaun Gmail kamu. Okay? Okay, kelas, ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, minggu depan bersedia dengan slide masing-masing untuk topik perbincangan assessment yang pertama yang akan madam nilai. Mana-mana kumpulan yang dah siap, boleh terus upload ke dalam Google Classroom dan madam akan tengok daripada situ. Okay. Kalau tak ada soalan lagi, semua semua dah tulis nama dan juga nombor matrik untuk pengesahan kehadiran. So madam akan tengok daripada situ saja. Siapa yang belum tulis lagi, sila tulis sekarang. Nama dan juga nombor matrik masing-masing. Okay, siapa yang dah tulis boleh leave the meeting. Kita jumpa pada kelas 1 jam secara WhatsApp dan Google Classroom sahaja. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih, Madam. Bye. See you on hari apa kita? See you on Thursday. Okay, siapa yang belum tulis nama dahulu dan juga nombor pendaftaran. Kalau dia, sorry.